Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama mengkaji ataupun mendengar kalam junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita akan sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-36 daripada hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung hadis yang ke-36 ini. Kita berhenti pada fi auni akhihi. Sambung wa man salaka. Nabi SAW bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maksudnya ialah barang siapa yang berusaha menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya dengan menuntut ilmu itu jalan untuk mereka ataupun jalan seseorang itu untuk masuk ke dalam menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ayat ataupun satu kalam, satu hadis yang sangat memberi kesan kepada umat Islam, kerana ini satu hadis yang menyeru kepada umat Islam agar sentiasa mencari ilmu, menuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan umat Islam masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada dua maknalah. Yang pertamanya mungkin dengan secara hakiki, secara hakikat, secara maknanya cara menuntut ilmu tersebut. Mungkin dengan cara seseorang itu pergi menuntut ilmu dengan cara berjalan kaki, dengan secara berkenderaan, ataupun dengan cara terpaksa bermusafir. Kalau kita tengok ulama-ulama zaman dahulu, mereka menuntut ilmu dengan cara bermusafir dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dari satu kawasan kepada satu kawasan yang lain, mencari tuan-tuan guru untuk menuntut ilmu, ataupun dengan secara maknawinya, bagaimana kaedah cara mereka menuntut ilmu. Mungkin dengan cara menghafal, kalau di pondok-pondok dahulu dengan cara hafalan, ataupun dengan cara menulis. Dengan di zaman sekarang ni ada cara menulis. Contohnya di peringkat yang lebih tinggi, mereka terpaksa menulis, membuat penulisan tesis, membuat kajian dan sebagainya. Ataupun di peringkat sekolah, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara mengulang kaji pelajaran, perbincangan, muzakarah, ataupun dengan cara seseorang itu buat study group contohnya. Dan pada waktu pandemik ini mungkin ada yang menuntut ilmu dengan cara secara online, secara Google Meet dan sebagainya. Apapun kaedahnya, itu merupakan salah satu daripada cara seseorang itu menuntut ilmu, yang mana ilmu di sini ialah ilmu agama lah, ilmu agama yang lebih utamanya di sini ialah ilmu agama. Maka Allah Taala akan mempermudahkan bagi mereka jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibnu Rajab Al-Hambali ada menyebut kenapa mereka yang menuntut ilmu ini dipermudahkan oleh Allah menuju ke dalam syurga. Yang pertama ialah dengan sebab menuntut ilmu tersebut, dengan sebab jalan ataupun dengan sebab kesusahan, kepayahan mereka menuntut ilmu itu, maka Allah Ta'ala akan permudahkan bagi mereka masuk ke dalam syurga. Yang kedua, menuntut ilmu itu adalah sebab seseorang itu memperolehi hidayah. Kita menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mencampakkan hidayah ke dalam hati kita, maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghantar kita ke dalam syurga Allah. Dan yang ketiga,
menuntut ilmu itu akan memberikan kita ilmu yang lain. Kita menuntut satu ilmu, tapi dengan satu ilmu itu Allah Ta'ala tambahkan lagi kepada kita pelbagai ilmu, disiplin ilmu yang lain, maka insya-Allah ilmu itu akan membantu kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Dan yang keempat ialah Allah, dengan ilmu itu Allah Ta'ala akan memudahkan jalan semasa kita akan meniti di titian sirat nanti, di akhirat nanti. Maka disitulah kelebihan ataupun antara beberapa perkara yang Ibnu Rajab Al-Hambali ini menyebut bagaimana ilmu itu dapat mempermudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya Nabi SAW menyebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Panjang lagi ni, saya sebut sikit dulu. Tidaklah maknanya sesuatu kaum itu tidak berkumpul di salah sebuah rumah-rumah Allah. Maknanya kita umat Islam ni berkumpul, ijtama'a. Wa majtama'a qaumun, sesuatu kaum berkumpul di rumah Allah, fi min buyutillah, idafah kepada Allah SWT ni untuk memuliakan sesuatu nama yang diidafahkan atau disandarkan kepada Allah. Ini maksudnya ialah untuk memuliakan, ditashrif. Contohnya macam Abdullah, hamba Allah, maknanya mulia lah. Nama sesuatu nama yang mulia. Rumah Allah, Baitullah, Kaabah, Baitullah, itu maknanya mulia. Tapi disebut sini maknanya nak menyebutkan di sini ialah masjid lah. Masjid ni merupakan tempat yang mulia lah. Maknanya tempat orang berkumpul. Nabi sebut ni tempat hamba-hamba Allah berkumpul di masjid. Masjid ni satu tempat yang disukai oleh Nabi lah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis Nabi sebut, ahabbul bilad ila Allah Taala masajiduha. Satu tempat yang disukai oleh Allah ialah masjid. Wa abghadul bilad ila Allah aswaqiha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar. Ialah masjid. Masjid ni tempat orang semayang, tempat orang berzikir, tempat orang Islam beribadah, tempat orang Islam membaca Al-Quran. Itu sebab tu disebut tempat yang disukai oleh Allah. Berbanding dengan pasar kita pergi juga, tetapi pasar ni satu tempat yang bising, mungkin tempat yang di situ banyak kita tak boleh nak jaga mata kita contohnya, ataupun tempat yang boleh mewujudkan pergaduhan, boleh bergaduh kalau tak kena gaya contoh kan. Apapun di sini jelas Nabi ataupun Allah SWT ni suka kepada masjid. Dan Nabi sebut sini sesuatu kaum itu tidak berkumpul di rumah Allah ni, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran lah, wa yatadarasunahu bainahum, dan juga mempelajari isi-isi Al-Quran. Maknanya Nabi menyebut satu amalan yang mulia di rumah Allah ni ialah antaranya ialah membaca Al-Quran. Mungkin kalau dalam bulan puasa tu mungkin kita ada buat membaca Al-Quran secara berseorangan, ataupun kita membaca Al-Quran secara tadarus, itu pun dikira sebagai membaca Al-Quran juga. Ataupun wa yatadarasunahu bainahum ini ialah mungkin ada tuan guru ataupun ustaz-ustaz yang membaca tafsir Al-Quran. Kita mengkaji isi-isi pengajian dan isi-isi Al-Quran, itu pun termasuk dalam maksud wa yatadarasunahu bainahum. Ini maknanya satu ibadah di dalam masjid ini ialah mempelajari Al-Quran ataupun membaca tilawah. Yatluna kitab Allah, maksudnya tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Apa Nabi sebut?
illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka tadi itulah, mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang mempelajari Al-Quran tadi, kecuali diturunkan sakinah, itu ketenangan. Bukan nama orang ni, bukan maknanya perempuan tu, sakinah tu ialah ketenangan. Wa ghashiyathumur rahmah, kemudian diberikan rahmat. Wa haffathumul malaikah, kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala akan sebut nama mereka ini di sisinya, maknanya di sisi Allah SWT, para malaikat jugalah, penduduk di langit lah, kalau kita kata begitulah. Maknanya ada 4 perkara di sini. Antara kelebihan mereka yang mengaji Al-Quran di masjid, ataupun mereka yang mempelajari Al-Quran di masjid, beribadah, menekuni tafsir Al-Quran di masjid, ataupun membaca Al-Quran walau sama, tak kira lah macam mana, secara bersorangan ke, secara tadarus ke, sebagainya. Ada 4 perkara. Ini satu ibadah yang Nabi sebut yang boleh kita jadikan panduan kepada diri kita lah, untuk kita sama-sama amalkan. Kita di masjid ataupun di rumah Allah lah. Kalau kita di surau lah. Kalau kita di masjid lah. Tapi buat masa sekarang ni, masjid pun mungkin kuliah tidak dibenarkan kan. Tapi walau mungkin boleh membaca Al-Quran secara bersorangan, menghayati tafsir. Di samping kita membaca, kita mempelajari juga tafsir Al-Quran, supaya kita dapat mengambil istifadah ataupun kefahaman daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki lah. Jadi secara kesimpulannya ada 4 kelebihan mereka yang mentelaah ataupun mengkaji Al-Quran di masjid ni. Pertama sekali, saya sebut tadi, sakinah. Sakinah ni ketenangan, tenang. Siapa yang tak nak tenang kan? Semua orang nak kepada ketenangan. Tambah macam sekarang ni, kehidupan kita memang kita rasa macam mungkin agak terganggu sedikit. Ketenangan di dalam hati, kemudian ketenangan kepada anggota tubuh badan kita nak tenang. Maka Nabi sebut sini, janji Allah, mereka yang beribadah mengaji Al-Quran di masjid, insya-Allah akan memperolehi ketenangan daripada hati sehinggalah kepada anggota tubuh badan. Wa ghashiyathumur rahmah, yang kemudian mereka ini akan merasa rahmat Allah. Ini satu benda yang kita tak nampak juga, rahmat Allah ni. Tapi mungkin dengan sebab ketenangan tadi, insya-Allah kita akan merasai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita nak. Selain daripada ketenangan, kita rasa rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat mengelilingi. Ini pun satu benda yang kita tak nampak juga, tetapi kita beriman, kita yakin. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman, kita yakin para malaikat itu mengelilingi kita, mengelilingi orang yang sedang membaca Al-Quran, orang yang sedang tafsir Al-Quran, orang yang sedang tadarus Al-Quran. Kita yakin bahawa malaikat bersama-sama dengan kita. Malaikat menaungi kita, malaikat memayungi kita, mengelilingi kita, atau seorang-orang yang sedang beribadah dengan Al-Quran. Dan yang keempat, 3 tadi kan, sakinah, ketenangan, kemudian rahmat Allah, kemudian dikelilingi malaikat, dan yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, mana Allah Ta'ala akan mengingati mereka ataupun menyebutkan mereka ni kepada penduduk di langit lah, ataupun kita para malaikatnya, para malaikat Allah SWT. Ini satu benda yang kita nak lah. Allah Ta'ala sebut nama kita, Allah Ta'ala ingat kepada kita, kita nak macam tu lah. Kita kalau
Jangan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nama kita diingati oleh pemimpin, contohnya siapa? Contohnya Perdana Menteri, dia ingat kita contohnya. Contohlah. Saya contohnya asal daripada Bera, contoh Perdana Menteri ingat nama saya contoh, tapi dia tak kenal lah saya lah. Tapi contoh kalau dia ingat, kita rasa bangga sangat. Bangga sangat, maknanya Perdana Menteri ingat dekat ingat saya dah, dekat Kuai ni benda sangat. Tapi contohnya kan. Tapi kita rasa bangga. Seseorang itu ingat kepada kita lah. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha agung, Tuhan sekalian alam, Tuhan sekalian makhluk, ingat kepada kita, hamba Allah yang kerdil ini, maka tentulah kita akan rasa bangga lah. Jadi ini ada empat perkara yang Nabi sebut kesan daripada amalan. Kita membaca Al-Quran di masjid, kita mentelaah Al-Quran di masjid, kita mengkaji Al-Quran di masjid, menekuni tafsir Al-Quran dan sebagainya. Semoga kita dapat mengamalkan amalan tersebut, amalan yang diberi anjuran oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dalam hadis ini, Nabi sebut, wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Maksudnya barang siapa yang terlambat amalannya, nescaya nasab keturunannya tidak mampu mempercepatkannya. Barang siapa yang terlambat amalannya, maknanya amalannya kurang. Kita ni satu masa mungkin kita di akhirat nanti amalan kita kurang, ataupun amalan jahat kita banyak. Dua je lah, amalan kebaikan kita kurang, amal soleh kita kurang, dan amalan jahat kita pula banyak. Dengan sebab itu maka kita ni susah, kita susah nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sebut di sini, nescaya lam yusri' bihi nasabu, nescaya nasab keturunannya tidak mampu mempercepatkannya. Allahu Akbar. Maksudnya nasab keturunan kita di dunia ni tak boleh nak tolong kita. Sebab di akhirat nanti hanya amalan kita sahaja yang menjadi pengukur. Kita kata pengukur untuk kita masuk ke dalam syurga. Nabi sebut dalam hadis ni macam-macam ni. Hadis panjang ni. Maknanya kena tolong saudara sama Islam, kita kena menuntut ilmu, kita kena banyak beribadah di masjid, membaca Al-Quran di masjid. Ini cara-cara bagaimana amalan-amalan yang boleh kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita kurang amalan soleh, amalan yang baik, maka tentulah di akhirat nanti akan susah lah, kita akan jadi susah. Tapi yang susah lagi, nasab keturunan kita pun tak boleh nak mampu nak memberi syafaat kepada kita. Kita tak boleh nak mampu nak memberi kebaikan ataupun nak menambah kredit kepada kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalau kita tengok pada hadis Nabi, pada sirah Nabi, sejarah Nabi SAW, bagaimana kalau kita tengok bapa saudara Nabi kan, bapa saudara Nabi kita kata rapat dah dengan Nabi, iaitu Abu Talib, daripada keluarga Nabi, bapa saudara Nabi, keturunan Bani Hashim, keturunan Abdul Muttalib bin Hashim kan, maknanya keturunan yang mulia, kaum Quraisy, pembesar Quraisy. Tetapi dengan sebab dia agak kasar dengan Nabi kita kata, ataupun dia ni menentang ajakan dakwah Nabi SAW, mengejek Nabi, maka Allah Ta'ala turunkan surah yang menghina dia, surah yang mencela tindakan Abu Lahab tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Panjang surah yang pendek lah. Maknanya surah tersebut menunjukkan Abu Lahab yang ada kedudukan pun tidak dapat membantu. Kalau kita kata Abu Lahab ni mungkin di zaman Nabi tu, kalau di zaman sekarang mungkin
mungkin dia ada pangkat lah, pangkat keturunan tu dia ada lah kan. Tak sebut lah sini kan, tapi maknanya dia ada pangkat dia, tapi tak dapat nak bantu juga beliau untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang kita kata tidak ada darjat pun, tetapi amalan dia tinggi, amalan dia banyak, maka insya-Allah amalan tersebut akan membantunya masuk ke dalam syurga. Amalan rahmat Allah SWT ke atasnya itu akan membantunya masuk ke dalam syurga. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi bukan daripada orang yang ada darjat, orang yang tinggi darjat, tapi darjat yang rendah sahaja. Kita tengok Salman Al-Farisi, bukan orang Arab pun, sahabat Nabi bukan orang Arab pun, tetapi tetap juga antara sahabat Nabi yang kita kata tergolong daripada ahli syurga Allah, ahli syurga insya-Allah pada di akhirat nanti kan. Jadi inilah hadis yang agak panjang, hadis yang ke-36 ni agak panjang, namun hadis ini memberi pengajaran kepada kita supaya kita, yang pertama sekali Nabi sebut kita hendaklah membantu orang lain. Nabi sebut barang siapa yang menghilangkan kesusahan dunia dan orang mukmin, Allah Ta'ala akan hilangkan kesusahan di hari akhirat nanti. Kalau siapa yang menutup aib, yang kedua, kita menutup aib orang lain, Allah Ta'ala akan tutup aib kita kan. Dan yang ketiga, kita menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak mungkin, insya-Allah Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan urusan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dan yang keempat, kita melipat kali gandakan amalan kita, terutamanya amalan-amalan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan sebagainya. Insya-Allah Allah Taala janjikan, Nabi kita janji kita akan dapat beberapa kelebihan seperti ketenangan, rahmat Allah. Ni semua benda yang kita selalu pohon kan. Dikelilingi para malaikat, Allah Taala akan ingat kepada kita. Dan yang terakhir, kita memperbanyakkan amalan kita lah. Kita memperbanyakkan amalan dan kita sentiasa sedar kedudukan kita di dunia ni, walaupun kita tinggi, kita ada pangkat dan sebagainya, tetapi tidak dapat nak membantu pun kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang membantu amalan kita dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikianlah hadis yang ke-36, hadis riwayat Muslim ini daripada kalam junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.